Assalamualaikum, welcome back to my channel guys. Thank you kepada semua yang telah subscribe pada channelku, and kepada yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. Okay, untuk kisah hari ini aku nak share dengan korang mengenai seorang wanita Russia yang dikenali sebagai The Satan in a Skirt. Lain macam nickname dia. Okay, dia ni adalah seorang pembunuh bersiri di Russia yang telah membunuh ramai golongan wanita di sana guys. So untuk tahu dengan lebih lanjut lagi, tanpa membuang masa, macam biasa guys, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go. Irina Viktorovna Gaidamachuk yang dilahirkan pada 22 Mei 1972 bertempat di bandar Nyagan, Russia. Okay, sewaktu Irina ni masih remaja lagi, dia adalah seorang yang sangat nakal tau. Nakal, keras kepala, semua benda-benda tu kan. Sampaikan dia selalu menimbulkan masalah kepada orang tuanya guys. Okey, dan Irina ni juga dia mengalami masalah ketagihan alkohol, terutamanya minuman vodka. Dekat Russia biasalah vodka ni ibarat macam minuman harian lah kepada yang peminum tegar alkohol kan. Vodka dia tiba setiap hari dah macam air kosong lah dia buat vodka tu. So apabila dia telah dewasa, Irina telah berpindah ke bandar Krasnofinsk dan di situ dia telah berjumpa dan juga berkenalan dengan seorang lelaki bernama Yuri. So selepas mereka sudah berkenalan tu, mereka telah membuat keputusan untuk berkahwin. So daripada perkahwinan mereka itu, mereka telah dikurniakan dengan dua orang cahaya mata. So sepanjang kehidupan perkahwinan mereka itu, Irina ni dia dikatakan amat berbahagia guys dengan suami dia tau. Okay, bahagia semua, happy go lucky, ada dua orang anak kan, mestilah happy, betul tak kan? Cuma kan guys, ada satu masalah besar yang agak susah untuk ditangani, iaitu masalah Irina di mana tabiat alkoholnya menjadi lebih kritikal guys. Sukar untuk dia menghentikannya. So disebabkan itu, suami dia bernama Yuri itu telah mengambil keputusan untuk tidak memberikan dia wang perbelanjaan sebab dia tahu yang isteri dia ni kalau dapat duit belanja kan, member akan beli alkohol, top up inventory alkohol, vodka all out day and night guys. Okay, dia akan lebih rela membeli minuman keras berbanding membeli barang keperluan rumah. Kita bergerak terus kepada tahun 2002 di mana Irina telah memulakan pembunuhan berantainya dengan menyasarkan wanita warga emas yang berumur 60 tahun ke atas sebagai mangsa dia. Okey, macam biasalah kan, dengan pembunuhan semestinya lah ada modus operandi. Okey, untuk modus operandi Irina ni, dia akan menyamar sebagai pekerja kebajikan sosial untuk memasuki ke rumah mangsa. Biasanya itulah apa job scope kebajikan sosial, especially kepada orang-orang warga emas kan yang 60 ke atas semua. Mereka akan pergi ke rumah warga emas tu, akan bertanyalah semua okey ke tidak kan, this and that, macam-macam lah benda-benda macam tu. Tetapi tidak untuk Irina ni guys. Bila dia masuk ke rumah mangsanya, dia akan membunuh mangsa dia menerusi cara hentakan pada bahagian kepala dengan menggunakan tukul dan kapak guys. Gila kejam tak kejam weh terhadap warga emas. Tak kisahlah warga emas ke warga muda ke apa kan, tapi pakai tukul dengan kapak weh. Gila violent bye. Dan ada kadang-kadang tu Irina akan membakar rumah mangsanya bagi menghilangkan segala petunjuk dan juga bukti pembunuhannya itu. Aku tak tahulah whether efek dia macam ni untuk membuat pembunuhan kan, daripada efek minum alkohol ke apa kan, kita tak tahu kan. Tapi bagi aku, untuk dia memulakan pembunuhan yang macam ni kan, bapak critical weh, super violent bye. And yeah, of course, pembunuhan mesti ada modus operandi and mesti ada motif guys. Motif Irina ni kan ke atas semua pembunuhannya itu tak lain tak bukan guys, demi mendapatkan wang untuk membeli minuman keras dia guys. Betapa dia memerlukan untuk minum minuman keras, dia memerlukan segala duit untuk beli minuman keras itu, sehingga kan dia sanggup membunuh guys. Jadi sepanjang siri pembunuhan Irina yang dilakukan dari tahun 2002 hinggalah 2010, Irina telah membunuh seramai 17 orang wanita guys. Ramai gila weh. In a space of 2002 sampai 2010, 8 tahun, seramai 17 orang dibunuh olehnya.
Sehinggalah satu hari pada tahun 2010 ada seorang wanita yang bernama Bilbinur Maksheva yang menjadi mangsa serangan Irina yang telah berjaya melarikan diri. So of course selepas dia telah melarikan diri, dia mesti akan membuat polis report. So pihak polis menerima laporan daripada Bilbinur ni mengenai perkara tersebut, dan diorang ni betul-betul rasa terkejut guys, sebab mereka menyangka yang pelaku ataupun pembunuh sebelum ini adalah seorang lelaki yang berpakaian wanita guys. Sebab yelah, kalau nak fikir balik kan, orang kata apa, level of kekejaman dengan segala pembunuhan dia lakukan tu, diorang semua expect lelaki untuk buat tau, okay? Cuma berpakaian wanita. But in the end, memang seorang wanita, which is Irina, yang telah melakukan segala pembunuhan tersebut. And macam biasa guys, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga guys. Sama lah macam Irina ni, end up member kantoi. Okay, macam mana dia kantoi adalah apabila dia dapat ditangkap juga oleh pihak polis. Dan bagaimana Irina ni telah ditangkap adalah daripada maklumat yang diberikan kepada pihak polis oleh seorang jiran, seorang mangsa terakhir yang dibunuh Irina itu guys. Irina dia memang, aku rasa yalah, dia dapat kesilapan dia dalam segala pembunuhan dia buat tu. Dia tak, orang kata apa, cover bukti dia betul-betul tau guys. Okay, so dia telah dikantoikan dengan salah seorang jiran mangsa terakhirnya. Jadi berdasarkan keterangan si jiran tersebut, dia mendakwa dia telah melihat Irina keluar dari rumah Alexandra, iaitu mangsa yang telah dibunuh oleh Irina itu, pada hari kejadian pembunuhannya guys. Jadi selepas segala soal siasat, Irina akhirnya membuat pengakuan bahawa dia adalah pembunuh bersiri yang diburu-buru oleh pihak polis. Dan mengenai suami Irina pula, dia langsung tak sangka yang isteri dia ni adalah seorang pembunuh bersiri yang kejam guys. Aku kesian lah dekat Yuri ni, sebab yelah, sepanjang tempoh 14 tahun mereka bersama, Yuri tidak pernah mencurigai langsung dekat Irina ni guys. Dan apa yang dikatakan oleh Yuri ini juga, Irina ni dia dikatakan sebagai seorang ibu yang baik kepada anak-anaknya guys. So that is why suaminya tidak sangka Irina ni mempunyai satu sifat gelap yang dipendam olehnya. Alright, so daripada segala keputusan perbicaraan kesnya itu pada tahun 2012, Irina yang didapati waras telah menerima hukuman penjara selama 20 tahun atas 17 dakwaan membunuh dan juga 1 percubaan membunuh. Ya, daripada segala keputusan telah dilakukan oleh pihak mahkamah, ternyatalah menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap ramai pihak, terutamanya kepada keluarga mangsa. And macam apa yang aku expect jugalah, kesemua keluarga mangsa tu, mereka mendakwa bahawa Irina ni dia sepatutnya menerima hukuman untuk meringkuk dalam penjara seumur hidup ni guys. Gila bai. Kisah ni itulah macam aku kata lah, all these serial killers kan, pembunuh kan, walaupun diorang tak ada membuat pembunuhan berantai ke apa, dia punya reason behind everything diorang buat ni, bapak sekarang macam lain macam tu untuk aku nak digest tau benda-benda macam ni. Jadi sampai sini saja aku boleh share dengan korang mengenai Irina Viktorovna Gaidamachuk, The Satan in a Skirt. Kalau korang nak cakap apa tentang kisah ini, korang boleh tinggalkan dalam comment section. And aku nak minta maaf kalau aku ada tersalah cakap dan sebagainya. But thank you sebab tengok video aku dari awal sampai habis, sebab itu akan membantu aku dengan banyak dalam YouTube ini guys. I really appreciate your support. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan juga share kepada yang telah subscribe. Thank you very much. Kepada yang belum, apa lagi, tekan lah subscribe tu kan, free kot kan. Okay, thank you guys for your support. I will see you in the next video. As always guys, never stop creating, always do what you love. Jangan fikir apa orang cakap. Yang penting korang happy, dan yang lagi penting korang stay safe, stay healthy. Take care guys. Assalamualaikum. Bye bye.